Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Nazir, seluruh jawatan kuasa muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan penuh kesyukuran saya dapat berjumpa dengan para jemaah sekali lagi. Dan kali ini saya diminta oleh Rustia untuk menyentuh tajuk yang berbunyi Namrud ataupun Nimrod, Solstice dan Olympia. Dan inilah kisah raja perkasa yang hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim AS. Dan sebagai permulaan kita mulakan dengan ayat surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara alladzi hajja Ibrahim bi rabbih an atallal mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فهبط الذي كفر والله يهدي القوم الظالمين. Sadaqal azim. Apakah kamu lihat mereka yang berhujah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah anugerahkan kerajaan padanya, ketika Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku ialah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Dan berkata raja tersebut, aku juga menghidupkan dan matikan. Maka berkata Ibrahim, sesungguhnya Allah mendatangi matahari daripada sebelah timur dan datanglah daripada barat. Maka jelaslah pembohongan orang yang kafir. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka yang zalim. Allah rakamkan dialog di antara Nabi Ibrahim dengan raja yang disebut oleh ahli nafsir sebagai Namrud ataupun Nimrod ataupun Namrud. Raja yang perkasa, raja yang merentah seluruh dunia ketika itu, berpusat di Babylon. Dan ketika itulah Nabi Ibrahim dilahirkan. Dan bila Nabi Ibrahim telah dewasa ataupun telah remaja, maka terjadilah dialog di antara Nabi Ibrahim AS, pemuda desa yang ikhlas bersama dengan raja perkasa. Dan tuan-tuan, inilah kisah raja yang perkasa itu, Raja Nimrod, yang terkenal dalam sejarah dunia antara 4 raja yang pernah merintah dunia. Antaranya lah raja ini, Raja Nimrod. 2 raja yang kafir dan 2 raja yang mukmin. Raja yang kafir ialah Namrud dan Nakhmanusor, Bukhtanasor. Dan yang mukmin ialah Nabi Allah Sulaiman AS bersama dengan Zulkarnain. 2 raja dunia yang muslim, mukmin, iaitu Nabi Sulaiman AS dan juga Zulkarnain. Dan sekarang kita lihat raja kafir yang bertakhta satu masa dulu. Kerajaannya ketika itu, raja yang perkasa ini menguasai di kawasan lembah Tigris Euphrates ataupun lembah Sungai Furat. Di sinilah kerajaannya yang perkasa. Walaupun ketika itu dunia tidaklah terlalu besar, dunia yang dimakmurkan hanyalah berhampiran dengan kawasan di Timur Tengah, di kawasan Mediterranean, dan disinilah kedudukan awal manusia. Dan raja ini menguasai seluruh dunia yang wujud ketika itu. Raja ini kuasaannya sampai ke kawasan utara, timur dan barat. Dan Rasulullah pernah bersabda, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Malikud dunia arba'ah mu'minan wa kafiran. Raja dunia ialah 4 orang, 2 mukmin dan 2 kafir. Adapun yamin amma al-mu'minan Sulaiman wa Zulkarnain. Nabi Sulaiman dan Zulkarnain ialah raja mukmin yang pernah menguasai seluruh dunia. 2 orang kafir ialah Nimrod yang Rasulullah sebut Nimrod, wa Bukhtanasor, raja Bukhtanasor yang juga bertapak di Babylon. Kita lihat Nimrod ini ialah cucu cicit kepada Nabi Nuh AS. Nimrod bin Kan'an bin Kush bin Sam bin Nuh AS. Ketika itu manusia masih lagi peringkat awal. Barangkali tidak semua bahagian dunia telah dihuni, dan manusia bertumpu di kawasan Mediterranean, dan dia menguasai di kawasan tersebut.
kisah akhir yang sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Katsir, Allah telah menunjukkan apabila zalim bertemu dengan kezaliman, bertemu dengan kebenaran. Raja ini akhirnya sebagaimana disebut oleh Ibnu Katsir sebagai akhir hayatnya, pajaman Namrud jaishahu wa junudahu qabla tulu'i syams. Raja Namrud apabila ingin menunjukkan kuasaannya, dia mengumpulkan seluruh tenteranya yang perkasa, dan tiba-tiba fasallallahu alaihi zababan minal baut, kemudian Allah mengutuskan nyamuk yang sebesar lalat barangkali, yang tidak dapat dilihat. Kemudian wasallallahu alaihim, dan nyamuk tadi makan tentera tersebut. Fakalat luhumuhum wa dimahum, makan daging dan darah tentera semuanya sehingga meninggalkan tulang. Allah menunjukkan apabila raja perkasa dengan tenteranya menentang kebenaran, maka Allah turunkan bala yang tidak dapat ditolak lagi. Nyamuk sebagai tentera Allah datang untuk makan daging tenteranya, dan akhirnya wadakhalat wahidatun minha min makhr al-malik, seekor daripada nyamuk tersebut masuk ke dalam hidung Raja Namrud dan menggigit bahagian dalam kepalanya sehingga dia menjerit, dan setiap kali dia menjerit dipukul kepalanya supaya nyamuk yang di dalam kepalanya tidak menggigit, dan demikianlah dilakukan. Setiap kali digigit dipukul, sekali dipukul dan nyamuk berhenti menggigit, dipukul lagi. Itulah akhir apabila Raja Namrud yang perkasa ini menentang kebenaran Nabi Ibrahim AS. Apakah yang berlaku di Iraq kemudian? Pada tahun 2000 lepas, kita lihat Amerika telah menceroboh Iraq. Iraq diserang oleh Amerika dan seluruh dunia, dan Saddam Hussein pertahankan negaranya, dan dunia mengatakan yang pertahankan negara inilah yang bersalah. Yang menyerang adalah hero dunia. Saddam Hussein yang pertahankan Iraq telah dipersalahkan, digantung. Amerika yang menceroboh dianggap sebagai hero. Rupa-rupanya Amerika sudah lama ingin masuk ke Iraq dan ingin mencari kubur Nimrod. Mereka sangat percaya Nimrod ialah maharaja yang kaya, yang kuburnya belum pernah ditemui. Amerika purposely ketika zaman Saddam Hussein, mereka sengaja ingin menguasai Iraq dan menuduh bahawa Iraq mempunyai senjata pemusnah yang besar. Maka dengan alasan yang palsu ini, mereka mengajak seluruh dunia untuk menyerang Iraq, dan Iraq kemudiannya hancur. Apa yang mereka lakukan adalah mereka segera mencari kubur Namrud. Amerika segera mencari kubur Namrud, dan akhbar yang dikeluarkan pada tahun 2003, tahun pertama mereka kuasai Iraq, tahun pertama itulah mereka menggali kawasan yang dipercayai kawasan kubur raja-raja yang pernah merintah Iraq satu masa dulu. Memang benar mereka temui kuburnya. Bagaimanakah mereka yakin bahawa kubur yang ditemui inilah kubur Nimrod? Nimrod dalam tradisi Bible disebut sebagai Gilgamesh, dan akhirnya kubur Namrud yang perkasa ini ditemui. Rupa Namrud yang kita tunjukkan tadi ialah rupa yang ditemui dalam kubur ini. Sifat-sifat yang menggambarkan keagungan raja ini dipadankan dengan sejarah, dan kubur yang ditemui, mereka bersepakat mengatakan sekarang kami telah temui kubur Raja Namrud yang hidup sama dengan Nabi Ibrahim. Apakah yang mereka ingin mencarinya? Mereka ingin menghidupkan kembali Namrud sebab mereka mengatakan inilah satu-satunya raja yang perkasa yang kuasai seluruh dunia. Mereka ingin klon kembali. Sekarang kita diberi berita bahawa mereka sedang klon raja yang perkasa ini. Rupa-rupanya masih ada lagi sel yang masih hidup, yang mereka sedang cuba klon Raja Namrud yang menentang Nabi Ibrahim AS. Bagaimanakah mereka dapat yakin kubur yang mereka temui ini kubur Namrud? Sebab ada gambar yang menunjukkan bahawa singa pun takut pada raja ini. Singa pun takut pada raja ini, dan dilihat ditemui dalam kubur ini, raja ini berkawan dengan singa, dan dialah satu raja
Yang bukan saja manusia yang takut, haiwan juga tunduk kepadanya sehingga akhirnya dia mengaku dialah Tuhan. Subhanallah. Inilah yang menjadi indikasi bahawa kubur yang ditemui ialah kubur Namrud yang angkuh, zalim, menentang kebenaran dan akhirnya membakar Nabi Ibrahim AS disebabkan peristiwa yang kita baca dalam Al-Quran. Para jemaah sekalian, mereka temui patung-patung yang terdapat dalam perkuburan ini yang menunjukkan raja ini bukan saja menguasai manusia, tetapi menguasai haiwan dan juga barangkali ala jin yang digambarkan seperti itu. Sekarang mereka menggunakan saintifik. Mereka mengatakan kubur yang ditemui itu berusia 4,000 tahun, dan apabila dipadankan dengan sejarah Nabi Ibrahim AS, maka masa ini, timeline ini dapat disesuai dengan kehidupan Nabi Ibrahim AS. Lebih meyakinkan mereka temui banyak perhiasan emas dan perhiasan yang berbagai-bagai. Tetapi mereka sembunyikan berapa banyakkah yang mereka temui. Dan ini sebahagian daripada yang ditunjukkan dalam akhbar. Mereka mengatakan kami temui tidaklah banyak sangat, inilah yang kami temui. Emas daripada perhiasan yang ditemui daripada kubur Nimrod dan sebelahnya, yang dijangkakan istrinya. Istrinya lah yang kemudiannya mengajak manusia menyembah Nimrod kemudiannya. Dan ditemui yang lebih menarik ialah mereka temui mahkota. Mahkota diraja yang ditemui oleh mereka. Dan terdapat perbalahan di antara Amerika dengan Iraq, sebab Amerika ingin mengambil mahkota diraja ini yang dikatakan nilainya 300 juta dolar Amerika. Tetapi dalam undang-undang antarabangsa tentang arkeologi, di mana harta itu ditemui, maka dia kepunyaan negara tersebut, bukan kepunyaan negara yang mencarinya. Tidak pasti apakah mahkota ini berada di Iraq ataupun berada di Amerika, tidak pasti. Tetapi mereka mendakwa bahawa mahkota inilah mahkota yang dipunyai oleh Nimrod. Dan tuan-tuan, begitu berat, dinilai sekaranglah 300 juta dolar harga mahkota yang ditemui. Dan mereka juga mengatakan apabila perbalahan antara kerajaan Iraq dengan Amerika yang menceroboh, maka dikatakan sebanyak 650 qitatan az-zahabiyah mukhtalifah ahjam, emas yang berbagai-bagai saiz sebanyak 650 ketul ditemui dan dikatakan dimasukkan ke dalam museum Iraq. Sebahagian mereka mengatakan dibawa ke Amerika. Tidak apa yang kita tidak tahu apakah akhirnya, tapi apa yang kita nak sebutkan di sini ialah harta yang ditanam bersama dengan Namrud, sebahagiannya ditemui. Yang bersama dengan isterinya, emas-emas yang banyak. Dan inilah tujuan sebenar mereka ingin masuk ke Iraq, ingin mencari sejarah yang dipadankan dengan kitab mereka, kitab Bible mereka. Sama ada ini benar-benar Namrud atau tidak dapat kita pasti. Tetapi indikasi yang mereka temui menunjukkan dialah raja yang perkasa. Para jemaah sekalian, kalau kita kembali kepada sejarah Nabi Ibrahim AS, orang Iraq yakin di sinilah tempat lahirnya Nabi Ibrahim AS. Dilahirkan oleh satu keluarga yang sederhana, dan apabila ketika zaman sebelum kelahiran Nabi Ibrahim, Raja Nimrod telah bermimpi bahawa seorang kanak-kanak akan dilahirkan dan kanak-kanak ini akan meruntuhkan kerajaannya. Maka dia merintah sebagaimana Firaun yang datang kemudian merintah supaya setiap anak lelaki dibunuh. Bonda kepada Nabi Ibrahim AS terasa terancam apabila dia dapati mengandung Nabi Ibrahim AS, dan dia menyendiri masuk ke dalam gua untuk melahirkan Nabi Ibrahim AS, dan dilahirkan di dalam gua. Nabi Ibrahim berada dalam gua selama 15 tahun mengikut satu daripada riwayat. Riwayatnya Nabi Ibrahim berada dalam gua ini selepas dilahirkan, sebab ibunya yakin apabila keluar anak ini akan dibunuh oleh Namrud. Dan apabila Nabi Ibrahim keluar daripada gua, dia dapati kaumnya menyembah berbagai-bagai berhala, menyembah bulan dan bintang, menyembah matahari, dan inilah yang Allah rakamkan dalam surah Al-An'am.
Allah rakamkan dalam surah An'am bahawa apabila Nabi Ibrahim melihat kaumnya menyembah matahari, dia menyangka itulah Tuhannya. Apabila melihat bintang sebagaimana disembah oleh kaumnya, maka Nabi Ibrahim ketika kecilnya selepas keluar daripada gua menyangka bahawa itulah Tuhannya, tetapi akhirnya Allah memberikan hidayah dan Tuhan yang sebagaimana yang diwahyu dalam surah Al-Imran, surah An'am. Di sini di luar daripada kota ini dibina oleh Osmaniyah untuk menggambarkan di sinilah tempat lahirnya Nabi Ibrahim AS yang kemudiannya berhijrah selepas baginda telah dibakar oleh Namrud dalam peristiwa yang datang kemudian. Dan di depan gua ini ditulis peristiwa ini. Di sini ialah gua yang kelahiran Nabi Ibrahim Al-Khalil. Ditulis di sini dan dikatakan ibunya melahirkan Nabi Ibrahim dalam gua dan kemudian berulang-alik daripada keluar masuk gua untuk menyusu Nabi Ibrahim sampailah dia berdikari. Itu kisah yang dicatatkan oleh kisah tempatan. Apakah tepat atau tidak? Tidak ada hadis yang menggambarkan peristiwa tersebut. Tetapi kalau kita padankan dengan Al-Quran, maka kita dapati bahawa Al-Quran menceritakan Nabi Ibrahim melihat kaumnya menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah matahari sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma janna 'alal lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbil afilin. Apabila malam telah menjelang, Nabi Ibrahim melihat kaukaban, iaitu planet yang bertaburan di langit, dan dia mengatakan sebagaimana kaumnya yang menyembah planet, qala hadza rabbi, inilah Tuhanku. Apabila bulan planet telah hilang, maka kata Nabi Ibrahim, qala uhibbul afilin, saya tidak suka yang hilang kemudiannya, Allah tidak akan hilang. Begitulah dia berhujah sehingga akhirnya Allah berikan hidayah kepada bakal Nabi yang teragung ini. Dan akhirnya Allah mengatakan, Nabi Ibrahim mengakui, inni wajhatu wajhal ladzi fataras samawati hanifan wa ma ana minal musyrikin. Dan itulah yang digambarkan dalam surah An'am. Selepas Nabi Ibrahim keluar daripada gua, dia dapati kaumnya menyembah bulan, menyembah berhala, menyembah bintang, menyembah matahari, dan Nabi Ibrahim mengatakan yang hilang bukan Tuhan. Dan qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun, aku berlepas diri daripada apa yang kamu syirikkan. Dan Nabi Ibrahim mengatakan inni wajhatu wajhal ladzi fataras samawati. Itulah tuan-tuan kisah Nabi Ibrahim yang hidup sezaman dengan raja yang zalim, perkasa dan membunuh anak-anak lelaki, sama seperti perangai yang dilakukan oleh Firaun kemudiannya. Sekarang kita temui di Iraq, penggalian menemui mereka menyembah bulan, menyembah bintang sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am. Sebagaimana Allah sebut kaum Nabi Ibrahim menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah planet. Demikianlah ditemui dalam penggalian tersebut. Dalam penggalian tersebut mereka temui kaum Nabi Ibrahim menyembah bulan sabit sebagaimana yang terdapat dalam gambar ini. Ini ialah arkeologi yang ditemui dalam pencarian tersebut. Dan ini kalau kita lihat Al-Quran mengesahkan bahawa kaum itu menyembah selain daripada Allah. Bahkan akhirnya Namrud apabila keperkasaan, keluasan kerajaannya, akhirnya dia mengaku dialah Tuhan sebagaimana dalam ayat yang kita baca tadi. Falamma ra'a syamsa bazghatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma apalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Tatkala dia melihat matahari yang bersinar, sebab dia mula-mula keluar daripada gua, dia baru tengok matahari, qala hadza rabbi, dan Nabi Ibrahim berkata inilah barangkali Tuhanku, hadza akbar, dia adalah lebih besar daripada bintang, lebih besar daripada bulan, lebih besar daripada planet. Falamma apalat, apabila matahari telah hilang, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun, dan apabila matahari tenggelam, maka kata Nabi Ibrahim, aku berlepas diri daripada apa yang kamu syirikkan. Dan gambar-gambar yang ditemui dalam arkeologi menunjukkan benar-benar kaumnya menyembah matahari. Dan akhirnya Allah menyatakan keindahan apa yang didapati oleh Nabi Ibrahim, inni wajhatu wajhal ladzi fataras samawati hanifan wa ma ana minal musyrikin. Dan itulah yang kita ulang dalam solat kita. Dan ditemui tempat
kuil ataupun tempat rumah ibadat kaum Namrud. Dan ini ditemui berbagai-bagai objek yang ditemui. Sebahagiannya ditemui berhala dan ditemui objek-objek yang menggambarkan sembahan kaum tersebut. Mereka mensyirikkan Allah. Sedangkan mereka berlalu daripada Nabi Adam dengan Nabi Nuh barulah 5 keturunan. Mereka berselang dengan Nabi Nuh AS yang telah dimusnahkan kaum Nabi Nuh. Mereka ialah kaum yang telah beriman. Moyang mereka Sam bin Nuh AS. Dan selepas 5 keturunan mereka kembali menyembah berhala. Itulah permainan syaitan kepada manusia, tuan-tuan. Dan inilah yang menjadi Allah rakamkan bagaimanakah Nabi Ibrahim berhujah dengan Nimrod. Dan kata Nabi Ibrahim sebagaimana ayat ini, Tuhanku yang mematikan, menghidup mematikan, dan Namrud mengatakan, aku juga menghidup mematikan. Dan kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya Tuhanku mendatangkan matahari pada timur, sekiranya kamu juga Tuhan datangkan matahari pada barat. Fabuhital ladzi kafar, maka jelaslah orang kafir berdusta dan dia tidak dapat menjawab hujah Nabi Ibrahim. Tetapi dia ada kuasa, tuan-tuan. Ini sifat orang yang berkuasa. Apabila dia telah kalah hujah. Apabila dia telah kalah hujah, dia guna kuasa. Demikianlah sifat pemerintah yang zalim sepanjang zaman. Dan sifat zalim yang awal ditunjukkan oleh Raja Nimrod apabila dia kalah hujah dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, naik daripada barat sekiranya kamu benar sebagai Tuhan. Fabuhital ladzi kafar, dan jelas dia bohong. Jelas dia kalah. Dia kalah dengan hujah Nabi Ibrahim. Sedangkan Ibrahim ketika itu masih lagi muda. Dan wallahu lahdil qaumal zalimin. Allah tidak memberikan petunjuk pada mereka yang zalim. Inilah sifat mereka mengatakan Nabi Ibrahim harus dibakar. Kisah yang panjang yang Allah tulis. Dan kisah bagaimanakah kesan-kesan berhala yang dimusnahkan, disembah oleh kaum Namrud. Dan pada satu hari, satu malam mereka berpesta. Nabi Ibrahim minta excuse, dia tidak pergi pada pesta tersebut. Dan Allah gambarkan dalam surah Anbiya, wa tallahi laqidanna asnamahum ba'dan tuwallu mudbirin. Demi Allah, aku akan musnahkan berhala yang mereka sembah selepas mereka berlalu. Dan benar-benar Nabi Ibrahim telah memusnahkan berhala. Ditemui berhala yang besar, tuan-tuan. Sama ada ini benar-benarkah yang dipecahkan oleh Nabi Ibrahim atau tidak, wallahu alam. Tetapi ditemui berhala yang banyak, antaranya berhala ini di kawasan pemerintahan Raja Nimrod, menggambarkan perjuangan antara benar dan palsu, bukan saja sekarang tetapi sejarah turun-temurun. Dan Nabi Ibrahim berhujah dengan kaumnya, qala ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Ini hujah Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah Tuhan, menyembah berhala, menyembah selain pada Allah yang tidak memberikan manfaat pada kamu, tidak memberikan mudarat pada kamu? Ufil lakum, celaka kamu. Walima ta'budun, apa yang kamu sembah min dunillah, selain pada Allah, afala ta'qilun. Kenapakah kamu tidak berfikir? Berhala yang berbagai-bagai ditemui, tuan. Berhala yang berbagai-bagai disembah oleh kaum Namrud. Dan sekarang kita temui kembali untuk kita metibat supaya kebenaran terselah di setiap tempat ketika. Sebab ketika itu Nabi Ibrahim membawa kebenaran, sinar cahaya yang terang gemilang, tetapi dipudarkan oleh kaum ini. Dan kini kita temui kembali patung-patung yang mereka sembah. Dan mereka hampir yakin inilah kawasan yang Nabi Ibrahim merosakkan ataupun yang memukul sehingga rusak patung-patung. Patung-patung ini telah patah sebahagian dan tinggal kepala. Barangkali itu, barangkali tidak. Apabila Nabi Ibrahim telah dibawa ke hadapan pengadilan dan hukuman dijatuhkan oleh mahkamah Nimrod, bakar sampai mati. Allah gambarkan dalam Al-Quran, qulna ya narukuni ba'da wa salaman ala Ibrahim. Dan kami perintahkan kepada api, wahai api, jadilah kamu sejuk, wa salaman ala Ibrahim, dan jadilah sejahtera ke atas Ibrahim. Paradu bihi kadam fajanu umul aksarin. Dan mereka ingin mengadakan konspirasi, tetapi Allah menjadikan mereka kaum yang paling rugi. Tuan-tuan, selepas kalah hujah telah kalah. Namrud ada mahkamah,
Namrud ada hakim, dibawa ke medan mahkamah. Nabi Ibrahim dipersalahkan hukuman mati. Mati dibakar hidup-hidup. Dan Allah memberikan mukjizat sepanjang zaman untuk kita kenang. Dan jadilah api, kamu sejuk dan sejahtera ke atas Ibrahim AS. Sekarang tempat yang dikatakan pembakaran Nabi Ibrahim ini, sekarang kita melawat di bandar Sanli Urfa. Tuan-tuan yang pernah melawat Turki, di sinilah tempat yang dikatakan dibakar Nabi Ibrahim. Tempat itu sekarang menjadi sejuk. Tempat pembakaran Nabi Ibrahim itu dikatakan menjadi kolam ikan yang sejuk di tepi Masjid Al-Khalil. Masjid Al-Khalil ini dibina oleh Osmaniyah, mengambil sempena kisah tempatan bahawa di sinilah Nabi Ibrahim dibakar dan Allah memerintah api supaya kulna ya narukuni bardan wa salaman al Ibrahim, dan jadilah kamu sejuk dan selamat sejahtera ke atas Nabi Ibrahim, dan tempat itu dikenang sepanjang zaman. Dan kisah ini diperturunkan generasi demi generasi. Kemudian apabila Islam datang membawa wahyu, mereka padankan di antara wahyu ilahi dengan sejarah tempatan berkaitan dengan Nabi Ibrahim AS. Dikatakan mereka membuat api yang sangat besar sehingga mereka tidak dapat dekat pada api tersebut. Mereka buat satu tiang, dua tiang yang sangat besar untuk dicampak Nabi Ibrahim ke dalam api. Tempat peristiwa ini berlaku ialah di Sanli Urfa. Sanli Urfa ini sekarang termasuk dalam Turki, ketika itu di bawah jajahan Namrud. Dan Sanli Urfa inilah tempat berlaku gempa bumi yang sangat dahsyat baru ini. Di sinilah tempat peristiwa Nabi Ibrahim dibakar. Dan banyak package membawa tuan-tuan untuk melawat Sanli Urfa, tetapi sebahagian package mengelak daripada melawat Sanli Urfa sebab kawasan ini jauh daripada tempat untuk membeli belah dan sebagainya. Para jemaah sekalian, ini Sanli Urfa yang mengalami gempa bumi sekarang. Di sinilah dikatakan tempat Nabi Ibrahim dibakar oleh rajanya Namrud. Dan kalau kita melawat Sanli Urfa, kita dapat lihat sebahagian daripada kisah ini. Dan inilah dikatakan dua tiang. Dua tiang yang begitu tinggi, tuan-tuan, yang digunakan untuk menarik dengan apa dia tu, menjenik. Nabi Ibrahim letakkan di menjenik dan ditarik dengan dua tiang ini untuk masuk dalam api. Tiang ini dibina kemudian oleh kerajaan Rom. Sebab kisah Nabi Ibrahim, tuan-tuan, dikongsi oleh umat Islam, Yahudi dan Nasara. Oleh sebab itu mereka juga berkongsi kisah Nabi Ibrahim yang sama. Dan Raja Rom lah yang membina tiang ini untuk menggambarkan tiang inilah tempat dicampak Nabi Ibrahim ke dalam api, dan tempat itu jatuh di tempat Masjid Al-Khalil yang mereka sebut sekarang. Di sini tasik yang tenang, tasik yang airnya sejuk dan ikannya banyak. Dan dikata di situlah exactly tempat api yang membakar Nabi Ibrahim AS, tetapi Allah tidak izinkan, dan mukjizat Nabi Ibrahim dikenang sepanjang hayat bahawa api tidak membakar. Tuan-tuan yang saya hormati, mari kita melawat sebahagian daripada kisah ini. Dan sekarang kita lihat inilah kawasan Gunung Namrud, Sanli Urfa yang masih ada, masih tidak banyak berubah. Barangkali tempat ini jugalah yang dilalui oleh Nabi Ibrahim AS. Tempat inilah yang kekal sampai hari ini, tidak banyak perubahan yang dilakukan. Dan Masjid Khalil Ar-Rahman, Masjid Al-Khalil ini ialah Masjid Nabi Ibrahim yang kita lihat di tepinya ikannya banyak, menggambarkan peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim AS yang dilakukan oleh Namrud dan tenteranya. Dan Allah musnahkan Namrud dengan tentera Allah yang sangat kecil, iaitu nyamak yang saya sebutkan tadi. Mari kita lihat. Selepas Nabi Ibrahim selamat daripada pembakaran, dia mengajak anak saudaranya Nabi Lut AS, mengajak istrinya Sarah dan beberapa orang yang beriman bergerak menuju ke utara. Dan dia berhenti sementara di Haran. Tuan-tuan, Haran ialah satu tempat persinggahan Nabi Ibrahim AS sebelum sampai ke Palestin. Haran ialah bandar purba. Haran juga dikatakan nama anak adik kepada Nabi Ibrahim. Dan situlah Nabi Ibrahim berhenti seketika, sebagaimana dalam sejarah. Kita boleh melawat Haran hari ini, tuan-tuan. Saya cadangkan segera masjid ingin melawat Turki, jadikanlah kesan-kesan peninggalan Nabi Ibrahim
di Salih Urfa, di Haran, dan kawasan yang berdekatan untuk kita mengenang kembali sejarah agung yang kita dapat kenang kembali bagaimanakah perjuangan Nabi Ibrahim yang begitu panjang. Ini ialah bandar Haran, yang kota Haran yang masih ada sekarang. Dikatakan bahawa rumah-rumah ini dibina dalam bentuk tradisi yang berkali kembali kepada ratusan atau ribuan tahun yang lalu, yang dibina mengambil model yang sama ketika Nabi Ibrahim masih hidup. Barangkali itulah yang dapat digambarkan. Di sini kita lihat Hajar Ibrahim ila Babil. Wa min hunaka ardan hajar Lut ma sarah wajam minal mu'min ila qaryah min janub Madinah Urfah, Salih Urfah. Di sini dalam sejarah mengatakan Nabi Ibrahim pernah lalu bandar Haran, bandar Salih Urfah. Di sini disebut Urfah. Tusama Haran wa kana Lut ibnu akhihi, dan Nabi Lut ialah anak saudara kepada Nabi Ibrahim AS. Tuan-tuan, kebenaran sukar untuk diterima masyarakat. Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaum Namrud. Yang berimannya antaranya yang jelas ialah Nabi Lut dan Sarah. Dan di sini dikatakan beberapa orang beriman berbanding dengan jumlah majoriti yang menentang kebenaran yang bersama dengan Namrud. Dan Nabi Ibrahim hanyalah golongan minoriti. Majoriti tidak menentukan kebenaran. Majoriti tidak menentukan kebenaran, tuan-tuan. Sebab Nabi Ibrahim ialah golongan minoriti dan Allah puji golongan minoriti ini. Allah istihakan golongan minoriti inilah yang berjaya. Golongan majoriti, golongan yang akan dimusnahkan. Tenteranya dimusnahkan, tentera Namrud dimusnahkan, dan Namrud sendiri dimusnahkan. Mereka ialah golongan majoriti. Tetapi Allah memuji golongan minoriti yang dibawa oleh Nabi Ibrahim bersama dengan anak saudaranya Nabi Lut, dan mereka meneruskan perjalanan ke Haran, kemudian ke Palestin. Kisahnya panjang, tuan-tuan. Akhirnya di Palestin, Nabi Ibrahim tidak diterima oleh orang Palestin. Sebab orang Palestin telah wujud lama sebelum Nabi Ibrahim sampai. Orang yang tinggal di Kanaan, bangsa Kanaan, telah mendiami kawasan yang kita sebut Syam sekarang, ataupun kawasan Palestin ataupun Israel sekarang. Haran, Salih Urfa, Turki, bangunan masih di-preserve, tuan-tuan. Bangunan seperti ini tuan-tuan boleh dapati di Uzbekistan. Kawasan Asia Tengah menggambarkan satu kehidupan dan satu masa lepas. Mereka menjadikan rumah mereka daripada tanah dan sebagainya. Dan kita masih dapat lihat, kalau tuan-tuan melawat ke Haran, ke Salih Urfa, jangan pergi kota-kota yang besar, pergi masuk perkampungan, kita akan dapat saksikan kehidupan yang lama, kehidupan yang di-preserve untuk menggambarkan satu masa dulu. Kehidupan zaman Nabi Ibrahim AS. Itulah yang dicadangkan oleh kawasan ini. Jangan lupa kalau tuan pergi ke Turki, ini simit ini sangat terkenal. Jangan lupa beli simit, dan Haran ialah tempat simit yang terkenal. Ini ialah dimakan di mana-mana saja. Ini ialah makanan utama orang Turki, tuan-tuan. Pagi, petang, malam pun inilah makanannya. Di sini boleh jadi ada jual, tapi saya tak pasti apakah sama rasa dengan Turki. Yang Turki sangat istimewa. Inilah rupanya, tuan-tuan. Salih Urfa, bumi Nabi Ibrahim, telah berlaku gempa bumi yang dahsyat. Kawasan ini telah berlaku gempa bumi pada beberapa bulan lepas, dan mereka masih tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Kemah pelarian masih lagi dibina untuk pelarian ini. Walaupun sebahagian rumah telah dibina, tetapi masih belum tidak dapat menampung seluruh mangsa gempa bumi yang sangat dahsyat. Jutaan umat yang terlibat, bangunan yang runtuh, malapetaka, dan itu tempat Nabi Ibrahim, ada peristiwa Nabi Ibrahim, dan disitulah tempat berlaku gempa bumi yang dahsyat baru ini. Allah merakamkan dalam surah Al-Ankabut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'amana lahu Lut, dan yang beriman, maka yang beriman pada Nabi Ibrahim ialah Lut. Wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim, dan aku akan berhijrah kepada Tuhanku, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini ialah wahyu Al-Quran. Dari segi sejarah, Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Lut mengembara sampai ke Jerusalem. Mereka sampai ke Hebron, dan Hebron dikatakan tempat makam Nabi Ibrahim.
Dan mereka sampai ke kawasan Sodom, yang Nabi Ibrahim merintahkan anak saudaranya untuk sampaikan mesej kepada kaum Sodom. Dan kita tahu dalam Al-Quran mengatakan bahawa kaum Sodom yang dipimpin oleh Nabi Lut, mereka lebih suka laki mendatangi laki, bukan laki berkahwin dengan perempuan seperti biasa. Dan Allah musnahkan kaum Nabi Lut, dan Allah selamatkan Nabi Lut, dan kisahnya mereka panjang. Dan Nabi Ibrahim meneruskan ke Mekah, meneruskan ke Mesir, dan mendapat Hajar yang bakal menjadi ibu kepada Nabi Ismail AS. Dan kemudian selepas itu Nabi Ibrahim ke Mekah, membawa Hajar dan Nabi Ismail AS untuk diletakkan di tempat kawasan yang kering kontang, yang kita sebut Mekah sekarang, di Kaabah sekarang. Dan perjalanan Nabi Ibrahim itu yang sangat-sangat panjang perjalanannya. Apa yang disebutkan dalam peristiwa ini, tuan-tuan? Kanaan ataupun Syam yang dikunjungi, Palestin yang dikunjungi oleh Nabi Ibrahim, di situ sudah ada orang Kanaan. Apabila kita katakan, orang Yahudi sekarang mengatakan bahawa Palestin ialah bumi kami sebab di situ pernah moyang kami Nabi Yaqub AS, moyang kami Nabi Sulaiman AS, moyang kami Nabi Daud AS pernah berada di situ. Ketahuilah, sebelum Nabi Ibrahim sampai di situ telah ada penduduk Kanaan yang menjadi penduduk Palestin sekarang. Penduduk Palestin kemudian apabila Islam, mereka lah mendiami bumi asal mereka. Mereka asal di situ. Hujah ini membatalkan hujah Yahudi yang mengatakan moyang mereka berada di situ dan bumi ini harus dikembali pada mereka. Kalau itu hujah mereka, tuan-tuan, maka Amerika harus dikembalikan kepada orang Red Indian. Sebab sebelum orang kulit putih masuk ke Amerika didiami oleh Red Indian. Hujah yang sama. Kalau kita katakan bahawa sebagaimana Yahudi mengatakan itu pernah moyang mereka tinggal di situ, maka bumi ini harus dikembali mereka. Maka Vietnam harus kembalikan pada Malaysia. Sebab Vietnam nama asalnya ialah Champa. Champa ialah bumi Melayu. Dan sekarang sudah menjadi Vietnam. Kalaulah hujah Yahudi mengatakan bahawa Palestin bumi mereka sebab moyang mereka pernah berada di situ, maka kita boleh tuntut Vietnam menjadi bumi kita. Tuan-tuan yang saya hormati, ketika Nabi Ibrahim sampai ke Palestin, di situ orang Kanaan telah bertapak. Siapakah kaum Kanaan? Kaum Kanaan adalah keturunan daripada Nabi Nuh AS. Dan mereka telah memeluk agama Islam selepas ini. Dan inilah bumi Kanaan, bumi yang dikunjungi Nabi Ibrahim AS. Dan orang Kanaan sebahagiannya tidak menerima Nabi Ibrahim. Menunjukkan bahawa Palestin sebelum kedatangan Nabi Ibrahim sudah ada tuannya. Dan orang Yahudi ataupun orang Israel ialah keturunan daripada Nabi Yaqub, cucu kepada Nabi Ibrahim. Sedangkan ketika Nabi Ibrahim sampai di Palestin, di situ sudah ada orang Palestin. Palestin ialah bumi yang lebih tua daripada bumi Israel sendiri. Dalam konteks ini, tuan-tuan, Yahudi ingin mengatakan bahawa asal-usul Jerusalem ialah bahasa mereka. Rupa-rupa Jerusalem dalam manuskrip yang ditemui ialah bahasa Kanaan, bahasa yang digunakan oleh para Palestin. Mereka gagal untuk klaim bahawa Jerusalem ini ialah bahasa mereka, sedangkan Jerusalem inilah bahasa orang Palestin yang asal. Dan hujah mereka sentiasa gagal. Mereka menggali di bawah Masjidil Haram, Masjid Aqsa, untuk menunjukkan bahawa di situlah tapak yang pernah bertapak, apa yang mereka sebut sebagai Solomon Temple. Yang mereka temui ialah kesan-kesan sejarah orang Kanaan. Mereka gagal berkali-kali untuk menunjukkan bahawa bumi Jerusalem ialah bumi mereka. Mereka gagal setiap kali penemuan dikembalikan kepada orang Palestin. Itulah, tuan-tuan. Tetapi mereka ada kuasa. Sebagaimana Namrud ada kuasa, maka orang yang berkuasa bila mereka kalah hujah, mereka gunakan kuasa mereka. Dulu, kini dan sekarang. Mereka yang ada kuasa bila mereka kalah hujah, mereka gunakan kuasa mereka untuk menindas yang benar di atas nama kezaliman. Mari kita lihat. Ini raja yang zalim, Raja Namrud, dan akhirnya Allah musnahkan dengan tentera yang kecil, iaitu Ba'udah minaz Zubab. Allah dalam tafsir Ibn Katsir mengatakan Ba'udah minaz Zubab, iaitu sejenis nyamak daripada keluarga lalat, yang kemudiannya merosakkan, mematikan raja yang perkasa tadi. Apabila dia telah mati, Namrud telah mati, dia tidak Tuhan, dan dia berakhir
Isterinya mengada-ngada. Isterinya bernama Satanalia. Dan dia sangat merindukan sekiranya keluarganya masih diangkat Tuhan. Dan anak yang dikandungnya, dia mengatakan anak Tuhan sebab Namrud telah mati dan anak yang dilahirkannya ini nama Tamus, maka dia mengatakan ini anak Tuhan, Son of God, God the Father, God the Son. Dan dia klaim kebetulannya anak yang dilahirkan oleh bini ataupun isteri Namrud lahir pada hari solstis. Apakah hari solstis, tuan? Tajuk kita, perbincangan kita ialah solstis. Solstis ialah apabila matahari duduk paling jauh daripada bumi. Dia berlaku 2 kali setahun. Pertama, dia berlaku pada bulan Jun, dan dia kedua, dia berlaku pada bulan Disember. Kalau kita pergi ke negara 4 musim, musim solstis, musim malam paling panjang, malam paling panjang dan malam paling sejuk. Dan ketika itu mereka merasakan dunia kegelapan. Mereka mula pada 21 Disember, 22 Disember, 23, 24. Malam yang paling panjang 4 malam. Malam yang ke-25, matahari naik lebih awal daripada semalam. Dan mereka menyembah matahari ini. Kebetulan anak Namrud lahir pada 25 Disember. Mereka mengatakan anak Tuhan lahir pada incarnation, penjelmaan kembali cahaya. Cahaya gelap selama 4 malam, tiba-tiba 25 Disember, matahari naik lebih awal dan maksudnya cahaya mula menyinari alam dan mereka menyembah matahari. Golongan ini menyembah matahari yang mereka sebut sebagai winter solstice, dan sesuatu istilah yang mereka hubungkan dengan anak-anak Tuhan yang lahir pada 25 Disember. Selepas kematian Namrud, kematian anaknya yang dianggap sebagai anak Tuhan, muncul kembali anak Tuhan yang berbagai-bagai. Sebab mereka mewarisi pegangan khurafat yang sama, termasuk apabila perkara ini sampai kepada Rom, mereka juga ambil bersih yang lain. Mereka mengatakan Namrud mereka gantikan dengan Zeus. Dan kemudian anaknya yang bernama Tamus tadi diganti dengan Hercules. Maka timbullah khurafat yang banyak mengatakan bahawa di Rom, kalaulah di Babylon Namrud melahirkan anaknya, maka di Rom mereka mengatakan Zeus Tuhan matahari yang melahirkan anaknya bernama Hercules. Dalam filem Hercules digambarkan dengan seorang yang sangat perkasa. Maksudnya ayahnya Tuhan, ibunya manusia. Itulah yang dibawa oleh isteri Namrud dan diwarisi oleh orang Rom. Orang Parsi, mereka ada bersih yang hampir sama, yang Namrud diganti dengan Mitra, dan anaknya dalam bentuk yang sama. Mitra kemudian berkahwin dengan wanita, melahirkan anak pada 25 Disember, dan mereka menyembah matahari pada 25 Disember. Mereka menganggap bahawa Tuhan lahir di matahari, dan itulah yang berlaku dalam sejarah manusia. Sehinggalah Allah utuskan berbagai rasul untuk membawa kembali kepada jalan yang benar. Kita lihat di Mesir ataupun di Rom kemudiannya ada satu entiti bernama Horus, dan anaknya juga anak Tuhan. Mereka mengatakan Zoroaster juga Tuhan yang melahirkan anaknya pada 25 Desember. Hercules, Mitra, dan akhir sekali orang Nasara mengambil bersih yang sama, mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah anak Tuhan, dan itulah yang dilahirkan pada 25 Desember pada tahun 1 Masih. Kita teruskan. 25 Desember ialah musim sejuk, tuan-tuan. Tetapi Allah menggambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada musim panas. Dalam surah Maryam, Allah mengatakan ketika sakit untuk bersalin, Maryam pergi ke tepi pokok tamar yang sedang ranum. Allah mengatakan malaikat datang dan memberitahu Maryam, goncanglah pohon, nescaya turunlah rutab yang sedang masak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ketika musim tamar sedang masak,
bukan musim salji. Musim salji tidak ada muktamar. Dan mereka mengatakan Nabi Isa AS lahir pada 25 Desember kerana mengambil sempurna Namrus. Sedangkan Allah jelas mengatakan Nabi Isa AS dilahirkan oleh bondanya pada musim panas ketika buah tamar sedang masak. Tuan-tuan, inilah perbincangan kita. Apakah yang berlaku pada musim solstis? Solstis ialah matahari naik pada timur, turun juga di timur. Di Malaysia kita tak pernah tengok manusia naik daripada timur, turun di timur. Tidak pernah. Matahari naik di timur, turun di barat. Tetapi di negara yang ada 4 musim, matahari naik pada timur, jatuh pada timur juga. Dan esoknya, 25 Desember, matahari naik lebih awal. Dan mereka menyembah matahari. Ini pemandangan hari yang mereka sembah Tuhan langit. Dan hari itu mereka sebut sebagai winter solstice yang masih disembah oleh orang barat sampai hari ini. Daripada China sampai ke Eropah, mereka setiap musim solstice, winter solstice, mereka merayakan hari ini dengan berbagai-bagai perayaan sampai hari ini. Tuan-tuan yang saya hormati, cukup malang apabila Islam telah datang, cahaya kebenaran telah datang, tetapi mereka masih mengamalkan winter solstice sampai hari ini. Dirayakan di barat, dan mereka letakkan satu daripada zodiak sebagai Virgo, iaitu ibu kepada Tuhan. Dan tuan-tuan, zodiak inilah perkara yang khurafat, dan mereka meletakkan dengan tema-tema yang khurafat untuk setiap bulan zodiak ini, sehingga kitab Islam tidak boleh merujuk sama sekali. Sebab fatwa dikeluarkan bahawa tidak boleh umat Islam untuk merujuk zodiak, sebab zodiak bergantung kepada apa yang mereka percayai tentang Hercules, tentang Zeus, tentang perkara yang tak ada kena-mengena dengan umat Islam. Tuan-tuan, apa yang saya sebutkan kedua ialah Olimpia. Olimpia juga lahir daripada perkara yang sama. Lahir daripada Namrud, yang mereka telah ubah nama. Dan di barat, di Rom, mereka mengadakan Tuhan yang hidup di matahari. Tuhan itu adalah Tuhan Zeus. Melahirkan anaknya nama Apollo. Sama seperti yang disebut di Namrud. Namrud mengatakan, isterinya mengatakan Namrud Tuhan, anaknya anak Tuhan. Di Rom, mereka mengatakan Zeus adalah Tuhan, Apollo adalah anak Tuhan. Pada masa-masa tertentu, mereka akan mengambil api daripada matahari sebagai simbol Tuhan mereka. Dan 11 wanita, anak dara, akan mengambil api daripada gunung Olympus. Tujuanlah untuk sembah Tuhan mereka yang mereka sebut Zeus. Api ini akan dibakar daripada kawah parabola, yang kemudian api ini dibawa untuk diusung, dibawa dengan obor ke setiap tempat untuk merayakan sukan Olimpik kemudiannya. Sukan Olimpik bukan sukan permainan, tetapi adalah penyembahan Tuhan-Tuhan langit. Dan mereka menyembah Tuhan Zeus, Tuhan langit, Tuhan matahari. Dan mereka membakar ini. Api ini mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Dan Majusi juga menyembah api yang sama. Dan tuan-tuan yang saya hormati, kemudian mereka akan ambil obor ini, dibakar, dan mereka arak Tuhan mereka. Dalam setiap sukan, mereka akan arak obor ini yang simbolnya adalah Tuhan yang mereka puja. Tak ada berkena dengan umat Islam. Kenapa umat Islam juga merayakan dengan obor api yang tak ada berkena dengan umat Islam? Perkara yang dilakukan oleh Namrud, dan kita kembali melakukan dengan obor setiap sukan kita. Setiap Olimpik, mereka akan ambil api di sini, di Gunung Olympus, dan 11 gadis terpilih untuk mengambil api yang pertama, kemudian dibakar, dibawa lari secara bergali-gali. Sekiranya sukan itu diadakan di Beijing, mereka akan ambil api daripada Gunung Olympus, dan kemudian mereka arak daripada satu negara ke sebuah negara, dan akhirnya sampai ke Beijing. Inilah api Tuhan yang mereka sembah. Api Tuhan yang mereka sembah, mereka akan usung daripada sebuah negara ke sebuah negara. Dan apakah yang kita harus lihat tentang api ini? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas, yang dirakamkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, hadis ini adalah hadis mursal
yang menceritakan pada malam Rasulullah bersama Jibril, Iblis membawa obor yang sama. Walaupun hadis ini mursal, Iblis membawa obor yang sama. Rupa-rupanya api ini ialah Iblis membawa api dan ingin membakar Rasulullah, dan dibacanya doa sebagaimana tertera di sini. Rupa-rupanya api yang disebut sebagai Zeus ialah Iblis, dan mereka akan arak daripada Athens, tempat gunung Olympus, untuk sampai ke Beijing. Mereka bawa ke London, mereka bawa ke San Francisco, mereka bawa ke Buenos Aires, mereka bawa ke Darussalam, mereka bawa ke Kuala Lumpur, mereka bawa ke Macau, mereka bawa ke Canberra, akhirnya sampai ke Beijing, dan mereka sembah api tersebut. Sekiranya sukan Olimpik ini diadakan 1 bulan 30 hari, api ini disembah, dibakar secara besar-besaran dalam kawah api, dan seluruh ahli sukan bertakabur, dan dilakukan oleh seluruh dunia sekarang, Islam dan bukan Islam. Mereka masih kembalikan Namrud kembali hidup dalam Olimpik. Namrud hidup kembali dalam Olimpik, dan rupa-rupanya obor yang dibawa ini dalam konteks kita ialah Iblis ataupun Ifrit, dan mereka akan arak Tuhan mereka daripada Olympus, daripada Greece, Athens, sampai ke London. Di London akan diberikan kepada Perdana Menterinya. Perdana Menterinya akan beri kepada Presiden negeri sebelahnya, diberi kepada Presiden. Presiden diberikan untuk membawa api dia, membawa Iblis, untuk membawa Ifrit sampai ke Malaysia. Perdana Menteri Malaysia akan bawa Ifrit ini untuk diserahkan kepada Presiden Indonesia. Presiden Indonesia akan arak kembali obor ini untuk disampaikan. Mereka panggil obor, saya panggil Ifrit. Tuan-tuan, ini sukan yang awal. Api obor yang diambil daripada gunung Olympus dipasang. Mereka bertafakur, dan mereka seolah menyembah api tersebut. Dalam kisah mitos orang Greek, Apollo anak Zeus akan memanah dengan panah api, dan panah api ini akan jatuh ke dalam kawah, dan demikianlah dilakukan dalam sukan Olimpik. Mereka akan panah dengan busur api dan jatuh dalam kawah, dan mereka bertafakur di situ 10 hari 10 malam. Sama ada yang pernah diadakan di Finland, yang diadakan di Helsinki, diadakan di Jerman, diadakan di London, diadakan di Amerika, semuanya mereka bawa api Ifrit untuk disembah. Dan mereka akan membawa api ini, akan dibakar di setiap tempat yang mereka adakan, setiap 5 tahun sekali. Dan ini peristiwa di Mexico City. Mereka adakan api yang sangat besar, dan seluruh pesertanya akan menjadikan api ini sebagai tema untuk sokat. Tak ada mengena dengan umat Islam, tetapi umat Islam terlibat dalam sokat yang sama. Cukup malang, ini ialah api yang besar ketika sukan Olimpik di Jerman. Api Apollo, api Ifrit dibawa kembali dan dibakar di mana-mana. Di London, api yang besar dibakar, dan tradisi sukan Olimpik ini dibawa akhir sekali ke Tokyo. Tokyo juga membawa api daripada Olympus, dan api ini mesti diambil oleh 11 orang gadis yang belum berkahwin. Api ini diarak satu tempat. Sampai di Kuala Lumpur, Perdana Menteri akan ambil api ini, diserahkan pada Perdana Menteri Singapura. Perdana Menteri Singapura akan bawa sampai kepada Macau, dan seterusnya akan sampai ke Tokyo, dan kita mengarak Ifrit daripada dunia ke dunia. Ini ialah simbol Olimpik, simbol matahari, Tuhan matahari, Tuhan perempuan matahari, Tuhan laki matahari. Dan inilah pingat Olimpik ialah penuh dengan tema dewa dan dewi. Majusi juga sembah api, Olimpik juga sembah api. Seluruh dunia menyembah api hari ini, dan kita umat Islam juga terlibat dengan api yang sama. Kita juga membakar api di Bukit Jalil. Setiap ada sokan di sana, cukup memalukan, dan marilah kita nilai kembali apakah yang sedang kita lakukan. Tuan-tuan yang saya hormati, api disembah oleh Majusi, api disembah oleh Zeus, disembah ketika Namrud, disembah oleh orang Rom, disembah oleh Mesir Purba. Rupa-rupanya api ini adalah simbol Ifrit yang kemudiannya menjelma menjadi sukan Olimpik yang dilakukan oleh dunia.
Boma Melayu juga mengadakan api dengan kemian. Kemian adalah simbol api yang sama. Dan dengan kemian inilah mereka membaca mantra yang tidak kita fahami. Bila Islam datang, mereka membaca dengan mantra yang ada hubungan dengan Islam. Dan amal ini masih berterusan sampai sekarang. Mari kita renung kembali tuan-tuan. Dalam konteks sukan Olimpik di Tokyo, mari kita lihat. Mereka akan membawa obor ini daripada Olympus ke setiap kota. Mereka akan bawa setiap kota, tetapi Kuala Lumpur terlepas pada tahun lepas. Ketika Tokyo melaksanakan sukan Olimpik pada 2021, ketika itu musim Covid, Malaysia terlepas. Maksudnya, Perdana Menteri kita tidak membawa obor api ini untuk diserahkan kepada negara jiran lain. Sampai di Jepun, sampai di Tokyo, maka mereka pilih ahli sukan mereka yang terbaik akan membakar api ini ke dalam kawah dan masing-masing menyembah api tersebut. Walaupun pesertanya lah Muslim dan bukan Muslim. Dan api ini akan dibakar di Tokyo begitu besar selama 40 hari 40 malam sehingga selesai sukan Olimpik. Dan mereka bertafakur di situ. Medal ataupun pinggan emas, perak dan gangsa penuh dengan tema dewa-dewi orang yang lalu. Kita lihat tuan-tuan. Ini rupanya pingat emas Olimpik. Dia menggambarkan Tuhan perempuan. Dewa orang Rom tak ada mengenal dengan kita. Tak ada mengenal dengan kita. Kenapa kita terlibat tuan-tuan? Dan menjadi satu sukan yang paling prestij dunia dengan kita adakan sukan Olimpik yang kita mengingat kembali April yang disembah oleh orang kaum terdahulu dan mereka menyembah hari solstice 25 Desember dan itulah yang dilakukan dalam sukan Olimpik hari ini. Negara yang terlibat dalam sukan Olimpik sebanyak 2,206 negara, termasuk negaraku yang kucintai, Malaysia. Kita sama-sama meraihkan. Dan tuan-tuan, apabila kita ada SEA Games di Kuala Lumpur, tradisi yang sama kita bawa. Pada 2017 yang lepas, kita ada sukan Kuala Lumpur yang besar, SEA Games. Kita mulakan dengan kawah api. Kawah api kita ini, obor ini dibawa daripada entah daripada mana. Kalau sukan Olimpik, kita bawa daripada Gunung Olympus. Tetapi sukan Kuala Lumpur, saya tak pasti dia bawa daripada mana. Tiba-tiba inilah api yang dibawa oleh tokoh-tokoh negara. Daripada Perlis, lepas Perlis diserahkan pada Kedah, Kedah serah pada Perak, Perak serah pada Selangor. Akhirnya dibakar secara penuh istiadat di Bukit Jalil. Mari kita fikir apa yang kita lakukan sekarang. Kita meneruskan apa yang dilakukan ketika zaman Nimrod, ketika zaman Yunani, ketika zaman Rom, ketika zaman Firaun. Kita meneruskan acara sampai hari ini. Lebih malang setiap menteri besar akan bawa obor ini ke negeri sehingga kita bakar dia dalam kawah yang sangat-sangat besar. Kita letakkan kawah, kita bakarkan di stadium di mana kita adakan majlis tersebut. Ini adalah Bukit Jalil yang kita ada 3-4 orang yang akhir sekali membawa obor ini. Obor ini akan diarak masuk stadium dan akan dibakar. Dan kali ini yang dipilih ialah seorang ahli sukan kita yang terkenal, walaupun tuan-tuan tidak kenal, namanya Nur Zabitah. Dia diberikan penghormatan untuk nyalakan api, bertakafur, tafakur. Dan apakah yang kita lakukan pada zaman yang kita bebas daripada khurafat Hanifah Muslimah, tetapi kita melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Namrud. Cukup malang tuan-tuan, sekira ini kita teruskan lagi. Dan Kuala Lumpur bermandi dengan cahaya selepas kita membakar obor yang besar dan kita membakar terus. Begitu juga di Indonesia. Ketika sukan Asia dipindahkan ke Indonesia, Indonesia juga tidak kurang apinya besar, lebih besar daripada Kuala Lumpur. Apa maksud kita meniru perkara yang kita tidak pahami? Kenapa nak sukan kena ada api? Kenapa untuk bakar api sedangkan kita ada electricity sekarang? Kita ada elektrik yang cerah. Kalau ujah kita untuk mendapatkan cahaya ataupun ingin kita kembali kepada zaman khurafat, zaman yang dibawa oleh Namrud, dibawa oleh Firaun, dibawa oleh mereka yang menyekutukan Allah. Ini ialah peristiwa kita di Jakarta. Peserta Malaysia juga bersama-sama dengan
api yang besar, kita berbaris dan kita mulakan sukan mesti dengan api. Apa kena-mengena kita api dengan sukan? Dan setiap sukan kita mesti ada api. Api Ifrit yang dibawa daripada Gunung Olympus, yang berpunca daripada Namrus, dibawa generasi demi generasi. Dan kita, walaupun kitalah Islam yang murni dan agama kita resmi, kita masih menjadikan api sebagai perkara yang mesti dilakukan dalam sukan, setiap sukan yang kita buat. Ini sukan Sekma Perak 2018. Peserta-peserta kita juga membawa obor-obor. Saya menangis, tuan-tuan. Setiap kali saya tengok obor dibawa, saya menangis. Setiap kali obor dibawa dalam sukan, sama ada Sukma, sukan Commonwealth, sukan game apa sekalipun, saya akan menangis. Sebab mereka kembalikan semula Ifrit untuk dimuliakan dalam zaman moden ini. Saya minta maaf banyak apabila saya berkata ini. Dan sekarang tuan-tuan, di sekolah juga mesti ada dapur api. Bila ada sukan, mereka adakan dapur api seperti itu. Ini gambar dirakamkan di Sabah. Sebab bila ada sukan, mesti ada Ifrit untuk menyaksikan sukan tersebut. Apakah kita akan kekalkan ini, tuan-tuan? Dan saya merasakan apa yang sebutkan ini tidak langsung seronok untuk dengar ini. Tetapi demi untuk kita menjaga akidah kita, mari kita fikir berkali-kali. Tuan-tuan yang Allah berikan peranan untuk mentadbirkan negara ini, ambillah perhatian apa yang saya sebutkan di sini. Sebab falsafah pendidikan kita cukup indah. Falsafah pendidikan kita ialah untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani, berteraskan kepada percaya kepada Allah dan percaya pada Tuhan, maksudnya Allah. Dan alangkah malang sekiranya kita terlibat dengan perkara yang membawa kita ke lembah kesyirikan. Maaf saya sekali lagi. Dan apa hukum al-jahliyah? Akum al-jahati yablun wa man asmallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah kamu masih ingin hukum jahliyah? Apakah kamu masih ingin hukuman jahliyah? Dan apakah lebih baik hukum selain Allah? Apakah ada hukum lebih baik pada Allah bagi mereka yang beryakin dengan keimanan? Tuan-tuan yang hormati, Islam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagai penutup untuk kita renung bersama, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan sesungguhnya solatku, ibadatku, korbanku, hidupku, matiku untuk Allah, Tuhan yang sekalian alam, tidak syirik padanya. Dan demikianlah aku diminta, dan aku menjadi orang yang terawal menyerah diri. Dan ini diwahyu pada Rasulullah. Rasulullah menjadi orang yang terawal menyerah diri. Dan apakah dengan bacaan kita setiap hari dalam solat, kita kotorkan dengan perayaan api yang setiap kali kita sukan, kita merayakannya. Dan saya terpaksa memberitahu ini, tuan-tuan, walaupun saya sangat berdebar bila saya menyatakan perkara ini. Dan perkara ini sangat pahit. Selalunya tuan-tuan mendapat yang manis-manis, awas kencing manis. Saya bawa ubat yang malam ini yang pahit, sebab ubat kencing manis lah pahit. Saya minta maaf sekali lagi dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.